Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 12 Rejab 14 Februari bersama saya Adi Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Dua beradik makan sampah maut kelaparan. Juga wanita bawa lari Hilux rempuh sekatan. Akibat terlalu lapar, dua beradik warga Myanmar kutip dan makan sisa sampah. Mereka kemudiannya ditemui mati oleh bapa sendiri dekat tempat pembuangan sampah di Kampung Baru, Sungai Tepa, Bukit Malut, Langkawi, 5.40 petang semalam. Ketua Polis Langkawi, Assistant Commissioner ACP Syariman Asyari berkata, mangsa yang maut dikenal pasti Nizam Budin, 4 tahun dan adiknya Nge Jamaluddin, 2 tahun. Menurut ACP Syariman, polis menerima laporan kejadian pada 6.15 petang. Siasatan awal mendapati bapa mangsa itu melihat kedua-dua anaknya berada berhampiran tong sampah dalam keadaan terhuyung hayang sebelum membawa dua beradik itu ke rumah jiran berhampiran. Namun beberapa minit kemudian, mulut anaknya berbuih dan tidak bernafas lagi. Kematian dua beradik terbabit disahkan petugas perubatan yang tiba bersama polis. Mayat kedua-dua mangsa kemudiannya dihantar ke Unit Forensik Hospital Sultanah Bahiyah, HSB Al-Star untuk bedah siasat. ACP Syahriman berkata bapa kanak-kanak terbabit bekerja mengambil upah, membaiki kelengkapan bot dan kerja kampung. Mereka tidak mempunyai kediaman tetap dan hanya menumpang di rumah jiran. Siasatan awal polis mendapati kanak-kanak itu dipercayai makan sisa makanan diperoleh dalam tong sampah di kawasan mereka ditemui. Jelas beliau, bapa kanak-kanak ini ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 31 Fasal 1 Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen 6 Fasal 1C Akta Imigresen 1959-63 dan Seksyen 15 Fasal 1 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Masih di Kedah, seorang penganggur mengaku tidak bersalah membunuh bapa tirinya di rumah mereka di Kampung Kota Mengkuang, Wang Tepus, Jitra 1 Februari lalu. Tertuduh Zulfadli Zakaria, 41 tahun, dipercayai telah bertindak menghayun tangan kanan yang memegang kunci motosikal lalu menusuk ke bahagian kening kiri mangsa sehingga mengakibatkan mangsa rebah. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, mati mandatori. Mengikut kertas pertuduhan, Zulfadli didakwa membunuh bapa tirinya, Muhammad Muzni Muhammad Nur, 65 tahun, pada 1 Februari lepas sekitar 10.15 pagi di hadapan sebuah rumah di Kampung Kota Mengkuang. Tertuduh ke penjara kerana gagal membayar jaminan RM9,000 sementara menanti perbicaraan. Kes akan disebut semula 13 Mac. Di Kelantan, 4 pegawai dan anggota Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tumpat cedera dilibas parang dan kerambit oleh seorang lelaki mengamuk di Kampung Sedar malam kemarin. Dua mangsa luka di lengan dan terpaksa menerima 8 jahitan serta luka sepanjang 9 cm di belakang kepala, manakala dua lagi cedera ringan di belakang badan dan tangan. Ketua Polis Tumpat Superintenden Muhammad Azmir Damiri berkata, semua mangsa yang berusia 20-an hingga 30-an itu bertugas di bahagian siasatan jenayah. Suspek yang mengamuk itu memiliki kad pesakit mental dan positif dadah metamfetamin. Pegawai serta anggota terbabit bergegas ke lokasi untuk membuat tangkapan segera. Ketika proses tangkapan itu, suspek yang bersenjata sebilah parang dan kerambit bertindak agresif sehingga berlaku pergelutan. Suspek berjaya ditahan manakala sebilah parang berukuran 23.5 inci serta sebilah kerambit sepanjang 7 cm dirampas. Lelaki itu direman 4 hari mulai semalam. Di Sabah, seorang wanita yang memandu pacuan 4 roda curi merempuh beberapa kenderaan dalam cubaan melarikan diri dalam kejadian bermula di Jalan Tun Fuad.
Toyota Hilux yang dipandu wanita berusia 35 tahun itu dikatakan ditemui pemilik sebenar di kawasan berhampiran Pasar Kraftangan, Kota Kinabalu. Pemiliknya menghubungi polis untuk mendapatkan bantuan sebelum berlaku insiden mengejar kenderaan terbabit sehingga turut melepaskan beberapa das tembakan yang berakhir di Jalan Sepanggar berhampiran perumahan Jabatan Kastam. Sebaik menerima laporan, unit kereta peronda MPV berjaya mengesan kedudukan kenderaan berkenaan di Jalan Tanjung Lipat. Menurutnya, suspek masih tidak mengindahkan arahan untuk memberhentikan kenderaan dengan memecut laju untuk melarikan diri. Suspek kemudian tiba-tiba bertindak mengundurkan kenderaan dengan laju sehingga terkena salah seorang pegawai polis dan menyebabkan kecederaan. Polis terpaksa melepaskan beberapa das tembakan ke arah tayar sehingga menyebabkan kenderaan suspek tidak dapat bergerak. Polis turut menemui syabu dipercayai untuk kegunaan suspek. Di Pulau Pinang, seorang penjual nasi lemak didenda RM50,000 oleh Mahkamah Session Butterworth selepas mengaku bersalah menganjurkan kumpulan wang kutu dengan menawarkan pulangan berlipat kali ganda pada 2018. Nur Jaimah Kamarudin, 38 tahun, didakwa menganjurkan kumpulan wang kutu kepada 5 individu menerusi laman sosial Facebook. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di rumahnya di Kubang Semang, Bukit Mertajam mengikut Seksyen 3 Fasal 1 Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971, Akta 28 di antara Januari hingga Ogos 2018. Sabit kesalahan denda maksimum RM500,000 atau penjara hingga 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Tertuduh membayar denda tersebut bagi mengelak di penjara 12 bulan sekiranya gagal membayar denda. Sebelum ini, Nur Jaimah dihadapkan ke Mahkamah Session di Kuantan, Pahang pada September 2020 sebelum kes itu dipindahkan ke Mahkamah Butterworth kerana kebaikan saksi berada di negeri itu. Di Ibu Negara, pemandu di Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan menerima rasuah RM8,850 bagi membantu mendapatkan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan. Muhammad Azwan Shah Abdullah, 32 tahun, didakwa menerima rasuah daripada Faisal Azami Muhammad Zainuddin sekitar Februari hingga Mac 2021. Beliau dituduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 17 Fasal A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(I) Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, Muhammad Azwan berdepan penjara maksimum 20 tahun atau didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut nilai yang lebih tinggi. Muhammad Azwan selain itu turut berdepan dengan 4 pertuduhan pilihan bagi kesalahan yang sama. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM8,000. Kes akan disebut semula 17 Mac depan. Masuk India tanpa kuarantin. Bertemu kembali. Agihan keuntungan tabung haji akan diumumkan hujung bulan ini atau awal bulan depan selepas ditolak bayaran zakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad memaklumkan pihaknya kini dalam proses akhir memuktamadkan perkara itu. InsyaAllah setelah selesai daripada kita selalunya kita umumkan dalam bulan Mac lalu kan. InsyaAllah dengan sikit-sikit final-final kita nak cuba nak tengok segi perekonomian bahagian juga. Beliau turut memberi jaminan kadar agihan keuntungan itu kekal kompetitif kepada pendeposit. Sementara itu, dalam perkembangan berlainan, Datuk Idris berkata semua perkara berkaitan ibadah haji termasuk kos, kota, bantuan kewangan haji, syarat tambahan serta kriteria pemilihan akan diputuskan selepas kerajaan Saudi memuktamadkan hal itu kelak. Mengenai sistem penggiliran jemaah haji, ia akan dikekalkan dengan memberi keutamaan kepada jemaah 2020 dan 2021 yang tidak dapat menunaikan rukun Islam kelima itu susulan pandemik COVID-19.
Beliau ditemui pada sidang media selepas merasmikan Majlis Perdana Serahan VAN Program Mobility TH di Ibu Negara. Pada majlis itu, 25 kenderaan pelbagai fungsi disumbangkan kepada rumah kebajikan terpilih di seluruh negara membabitkan peruntukan sebanyak 2.3 juta ringgit melalui program Mobility Tabung Haji. Program yang diperkenal sejak 2016 itu merupakan salah satu daripada program Zakat TH bertujuan untuk memudahkan dan melancarkan urusan pengangkutan dalam menjalankan aktiviti komuniti. Selain itu, TH turut memperuntukkan lebih 19 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai program zakat seperti program ihsan, ikhtiar dan afiat sepanjang tahun 2021. Purata kadar pertumbuhan tahunan CAGR negara menurun kepada 1.7% dalam tempoh 10 tahun lalu berbanding pada 2010 iaitu 2.1%. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Malaysia kini mempunyai 32.4 juta penduduk di mana 29.8 juta daripadanya adalah warga negara dan baki 2.7 juta adalah bukan warga negara. Penduduk Malaysia berjumlah 32.4 juta dengan purata kadar pertumbuhan tahunan CAGR penduduk adalah 1.7% dalam tempoh 10 tahun. Dari segi tempat kediaman pula, sebanyak 9.6 juta telah dibanci. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Laporan Penemuan Utama Banci Malaysia 2020. Bagi statistik mengikut etnik, penduduk Bumiputera mencatat 69.4%, diikuti China 23.3%, India 6.7% dan lain-lain 0.7%. Daripada jumlah itu juga, lelaki merupakan penduduk paling ramai iaitu 52.3% berbanding wanita 47.7%. Ia bersamaan nisbah 110 lelaki berbanding 100 wanita. Dari segi kumpulan umur, warga emas berumur 60 tahun ke atas direkodkan seramai 3.4 juta, lebih tinggi berbanding pada tahun 2010 iaitu seramai 2.2 juta. Golongan muda berumur 0 hingga 14 tahun pula mencatat penurunan iaitu 24% berbanding 27.6% pada tahun 2010. Sebanyak 9.6 juta kediaman telah dibanci dan terdapat 8.2 juta isi rumah. Daripada jumlah itu, purata saiz isi rumah merekodkan penurunan iaitu 3.8% berbanding 4.3% pada tahun 2010. Hanya 5,000 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di Kelantan mendaftar untuk menerima suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Big Kids setakat kemarin. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zaini Hussein berkata pihaknya perlu bekerja lebih kuat untuk meyakinkan ibu bapa tentang pentingnya pengambilan suntikan vaksin kerana jumlah itu sangat rendah berbanding keseluruhan kanak-kanak yang layak menerima vaksin adalah lebih 115,000. Bagi kita, kalau melihat pada peratusan itu, kita perlu bekerja lebih berat lagi, lebih kuat lagi lah untuk pastikan peratusan itu lebih tinggi. Dan saya percaya sebahagian besar mungkin ibu bapa belum lagi membuat keputusan. Dan saya percaya dalam masa terdekat mereka akan berberusaha untuk membenarkan untuk mengambil suntikan. Datuk Dr. Zaini berkata pihaknya percaya kebanyakan ibu bapa kini mengambil sikap tunggu dan lihat sebelum membenarkan anak mereka menerima vaksin. Buat masa ini, 400 pusat pemberian vaksin PPV Big Kids disediakan di seluruh Kelantan termasuk di sekolah dan juga sekolah swasta. Namun jumlah berkenaan akan berubah-ubah bergantung kepada sambutan yang diterima. Bagi ibu bapa yang pada awalnya tidak bersetuju namun mengubah keputusan selepas itu, mereka boleh walk-in ke mana-mana PPV untuk menerima vaksin. Saya sayangkan kepada parent yang dekat luar tu tak perlu risau sebab KKM dah kaji benda ni tak berbahaya untuk kanak-kanak. Bila kita suggest dia untuk ambil vaksin, maknanya dia tak berbahaya lah. So memang baguslah untuk
parents bawa anak-anak ambil vaksin? Sebab saya rasa vaksin ni boleh melindungi diri saya. Melindungi? Diri saya dan semua orang. Jadi macam mana, sakit tak? Okey tak? Sakit sikit je. Pengembara dari Malaysia yang lengkap divaksin tidak perlu menjalani kuarantin untuk memasuki India berkuat kuasa hari ini. Selain itu, ujian RT-PCR COVID-19 pra-penerbangan juga tidak wajib bagi pengembara lengkap divaksin yang tiba di India dari Malaysia. Memetik bernama menurut Suruhanjaya Tinggi India ke Malaysia sebagai pemacu vaksinasi terbesar dunia, India melonggarkan sekatan perjalanan untuk pelancong yang datang ke India dari Malaysia. Meskipun tiada pengiktirafan rasmi bersama bagi pensijilan COVID-19 yang ditandatangani antara Malaysia dan India, kedua-dua kerajaan mengiktiraf sijil vaksinasi dalam amalan diplomatik dan di lapangan. Pintu pelancongan India dibuka semula pada 15 November lalu bagi ketibaan dari semua negara dengan beberapa sekatan bergantung dari mana pengembara berlepas. Laporan itu turut menyatakan mulai hari ini tiada kuarantin sejurus ketibaan dan penumpang antarabangsa diminta memantau sendiri kesihatan mereka selama 14 hari selepas ketibaan. Sementara itu, Kedutaan Besar Malaysia di Filipina kini sedang membantu 13 rakyat Malaysia yang terkandas di lapangan terbang antarabangsa Ninoy Aquino, Manila. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, Wisma Putra sedang berurusan dengan agensi berkaitan bagi memudahkan proses rakyat Malaysia yang terlibat untuk masuk ke negara tersebut. Katanya pihak Kementerian Luar juga sedang berurusan dengan agensi berkaitan bagi memastikan proses ini berjalan lancar. Semalam media melaporkan 13 rakyat Malaysia terkandas di lapangan terbang antarabangsa Ninoy Aquino. Berdasarkan laporan, rakyat Malaysia yang terlibat dilarang masuk ke Filipina kerana sijil vaksinasi digital dalam aplikasi MySejahtera tidak diterima sebagai bukti imunisasi lengkap vaksin COVID-19. Pintu sempadan negara akan dibuka dalam masa terdekat. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Motek, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pembukaan sempadan itu akan dilaksanakan secara berperingkat dengan keutamaan diberikan kepada negara jiran dan Asia. Beliau berkata beberapa langkah seperti laluan perjalanan lengkap vaksin VTL dan gelembung pelancongan antarabangsa bagi projek rintis Pulau Langkawi yang dilaksanakan sebelum ini berjalan lancar dan menjadi penanda aras untuk pembukaan sempadan negara. Sebelum ini, Majlis Pemulihan Negara MPN bersetuju dengan cadangan supaya Malaysia membuka sepenuhnya sempadan negara tanpa keperluan kuarantin wajib seawal 1 Mac depan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Nancy berkata, pembukaan sempadan itu boleh dilaksanakan bagi memulihkan kembali sektor pelancongan negara dan seluruh dunia yang terjejas teruk ekoran pelaksanaan sekatan bagi mengekang penularan COVID-19. Motek sudah merangka strategi jangka pendek dan panjang menerusi perbincangan berterusan dengan negara lain di samping sentiasa meneliti cadangan dan situasi semasa termasuk ketetapan mesyuarat kuartet COVID-19 sebelum membuka sepenuhnya sempadan negara. Fawaz selamat pulang ke pangkuan keluarga. Bertemu kembali. Kanak-kanak warga Syria Fawaz Al-Qutaifan, 6 tahun, dilaporkan menjadi mangsa culik dan diseksa sejak 3 bulan lalu sudah dilepaskan. Pihak berkuasa Dar'ah maklumkan kanak-kanak itu dibebaskan selepas keluarganya membayar wang tebusan bernilai $200,000 Amerika bersamaan $838,300. Difahamkan penculik membebaskan kanak-kanak itu selepas bapa dan ibunya datang dengan membawa wang tebusan. Namun, 4 suspek ditahan polis termasuk dalang utama yang dikaitkan dengan nombor telefon digunakan untuk menghubungi keluarga itu. Nombor antarabangsa yang digunakan penculik untuk berkomunikasi dengan keluarga Fawaz dibantau dengan kerjasama Jabatan Keselamatan dan Interpol atau Polis Antarabangsa. Sebaik suspek dikenal pasti, pihak berkuasa tempatan menyerbu kampung Al-Katibah
di kawasan pedalaman Daraa. Sementara itu, bapa saudara kanak-kanak itu berkata keluarga berkenaan menjual tanah dan emas untuk mengumpul dana. Kali terakhir kanak-kanak itu dilihat pada 2 November lalu ketika pulang dari sekolah bersama kakaknya sebelum diculik 3 lelaki dan seorang wanita bertopeng menggunakan 2 motosikal. Pada awal Februari lalu, satu video yang dikeluarkan penculik di media sosial menunjukkan kanak-kanak lelaki itu berseluar dalam merayu kepada penculiknya supaya berhenti memukulnya dan tular di media sosial. Penculik meminta wang tebusan sebagai ganti untuk memastikan kanak-kanak itu pulang dengan selamat. 10 maut dihanyutkan ombak besar ketika sedang bermeditasi di tepi pantai. Sebelum kejadian, 23 individu dilapor sedang berpegang tangan sesama mereka dan bertafakur di pantai Payangan, Jawa Timur tengah malam semalam. Menurut Ketua Polis Tempatan, Harry Purnomo, kesemua mereka bermeditasi terlalu dekat dengan laut dan tidak dapat menyelamatkan diri apabila ombak membadai sebelum menghanyutkan mereka. 10 mayat ditemui terapung, manakala 12 lagi berjaya diselamatkan sementara seorang lagi masih hilang. Difahamkan kebaikan mangsa mempunyai hubungan kekeluargaan. Pantai itu kebiasaannya dikawal dan ditutup pada waktu malam. Namun tidak diketahui bagaimana kumpulan terbabit boleh berada di sana. Amaran supaya tidak berenang atau terlalu dekat dengan air sudah dikeluarkan berikutan ombak besar melanda kawasan berkenaan. Seorang penumpang bas maut manakala 42 lagi cedera selepas kenderaan yang dinaiki tiba-tiba meletup. Kejadian berlaku di Shenyang, ibu kota wilayah Liaoning itu menimbulkan kebimbangan kerajaan China. Ekoran Tamasya Sukan Olimpik musim sejuk sedang berlangsung di negara itu. Rakaman video kamera litar tertutup CCTV berdekatan lokasi kejadian menunjukkan bas tersebut secara tiba-tiba meletup. Namun saksi memaklumkan bas yang sedang bergerak itu tidak mengeluarkan api. Insiden tersebut turut menyebabkan kereta yang berada berhampiran bas terbabit mengalami kerosakan. Susulan kejadian itu, jalan raya menjadi sesak. Pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan berhubung punca letupan tersebut. Mangsa yang cedera dibawa ke hospital berdekatan bagi mendapatkan rawatan lanjut. Sementara itu, letupan terbabit menimbulkan kerisauan kepada kerajaan China susulan Tamasya Sukan Olimpik musim sejuk sedang berlangsung di Beijing iaitu kira-kira 600 km dari Liaoning. Kerajaan negara itu mahu mengelak sebarang isu keselamatan terjadi ketika tamasya. Seorang remaja Palestin berusia 17 tahun maut selepas ditembak tentera Israel dalam pertempuran berhampiran bandar Jenin di tebing barat. Muhammad Abu Salah dibunuh di perkabungan Silat Al-Harithiyah ketika tentera cuba merobohkan rumah seorang lelaki dikenali sebagai Muhammad Jaradat. Muhammad Jaradat didakwa membunuh seorang warga Israel pada akhir tahun lalu. Pasukan Keselamatan Israel membawa sebuah jentolak tentera dan menghalang laluan keluar masuk kenderaan lain. Berdasarkan laporan media tempatan, puluhan penduduk Palestin dari kampung, bandar dan pekan berhampiran berjalan kaki menuju ke Silat Al-Harithiyah. Sebaik saja mendapat tahu mengenai serbuan Israel. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, puluhan penduduk mengalami kecederaan akibat terkena peluru hidup dan peluru bersalut getah yang ditembak oleh tentera Israel. Bulan Sabit Merah Palestin memaklumkan beberapa ambulans dihalang daripada memasuki kawasan kampung itu. Beberapa saksi mendakwa tentera dan warga Palestin bersenjata berbalas tembakan dalam kejadian itu. Pasukan khas mengenai kos sara hidup negara (NAKOL) akan merancang pelan jangka panjang bagi memastikan jaminan bekalan makanan bukan hanya mencukupi tetapi juga kemampuan keluarga Malaysia untuk membeli. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam.